Dan menjelang STL Champions Cup, of course, kita akan bersama dengan wartawan Fadil Syuhaimi untuk mengupas peluang pasukan yang beraksi nanti. Assalamualaikum, Fad. Sihat? Waalaikumsalam. Biasa kita nampak dia buat liputan bola saja. Betul. Ni takraw lah. Untuk makluman, saya juga reporter takraw. Oh, yes, nampak baju dia. Nampak macam atlet takraw tau. STL Sedekat. Yes. Okey, tapi apa yang kita nak tahu, ya Fad, adalah apa yang peminat STL, peminat sepak takraw negara boleh jangkakan untuk Champions Cup edisi kali ini? Okey, Dayang dan juga Akbar dan juga penonton di arena. Kita semua tahu STL Division Premier baru saja berakhir dan baru sempat lebih kurang seminggu diteruskan pula dengan kehangatan Champions Cup yang saya menjangkakan bakal mencetuskan satu lagi fenomena untuk sukan sepak takraw disebabkan dengan bukan saja untuk tahun ni kembalinya beberapa kelab daripada luar negara. 4 kelab daripada luar negara akan menyertai Champions Cup selepas kali terakhir melibatkan kelab daripada luar negara pada edisi 2019. Dan untuk makluman juga, Champions Cup adalah mengumpulkan pasukan ataupun kelab terbaik sepak takraw bukan saja di Malaysia, malah juga di peringkat Asia. Wah, cabaran ni untuk juara bertahan. Betul, untuk negeri Akbar, negeri Sembilan Atlas. Okey, baik. Menyebut tentang persiapan pasukan-pasukan, kita tahu beberapa perpindahan pemain untuk kelab tempatan telah pun berlaku dan dimutamatkan. Fad, tengok pembelian mana yang dikira paling berbaloi dan paling mencuri tumpuan dan kita nak tengok di Champions Cup nanti. Okey, untuk perpindahan ni ada 2 pemain yang saya menjangkakan big transfer lah yang ada juga Akbar. 2 bekas tonggak kebangsaan, pemain yang cukup berpengalaman, siapa tak kenal Zulkifli Abdul Razak ataupun Sobeh. Tahun ini bersama dengan Terengganu Turtle di Division Premier. Dan yang seterusnya, pemain yang tidak beraksi ketika Division Premier tapi beraksi ketika Division 1 musim ini bersama dengan Melaka Titan, iaitu Killer Khairul Zaman. Juga bekas pemain kebangsaan. Dia pergi mana masa Premier? Premier sebab Melaka tak layak ke Premier. So Khairul Zaman tidak ada tim. So ketika ini, 2 pemain ini bakal memperkuatkan yang saya kira pasukan antara pasukan yang paling konsisten musim ini, Selangor Piston. Saya pada pandangan saya secara peribadi, Akbar dan juga Dayang, pembelian paling berbaloi dan pembelian yang kita nanti-nantikan. Apakah sumbangan 2 pemain ini untuk pasukan Selangor Piston? Dan yang seterusnya, Negeri Sembilan Atlas berjaya untuk mendapatkan 2 pemain muda berusia 20 tahun. Akbar dan juga Dayang. Itu yang bakal merejam hebat nanti. Betul. Seorang tekong, Amar Roslan daripada KPT Masum, dan seorang lagi daripada prospek besar bukan saja untuk Terengganu, malah juga untuk skuad kebangsaan, iaitu Khairul Aman. Tadi Khairul Zaman. Ni Khairul Aman. Khairul Aman ni masuk Negeri Sembilan Atlas. Dan saya difahamkan kemasukan 2 pemain ini, Amar Roslan dan juga Khairul Aman adalah untuk menampung. Kita tahu Negeri Sembilan ni, Akbar dan juga Dayang, pada awal musim Division Premier mereka sangat-sangat struggle. Betul? Disebabkan terlalu bergantung pada 2 pemain. Hafizul Hayazi, iaitu tekong ataupun John Hafizul Hayazi, tekong Negeri Sembilan Atlas, dan juga tekong kebangsaan ni, iaitu Haziq. Maafkan saya, Zuhri. Maafkan saya. Zuhri untuk Selangor Piston, betul. Kebergantungan kepada Haziq dan juga John ini menyaksikan bila terlalu penat setiap game 2 pemain ini yang terlalu kena main, itulah menyebabkan Presiden Negeri Sembilan Atlas, iaitu Wan Muhammad Usni, mengambil keputusan untuk membawa masuk 2 pemain ini, Amar Roslan dan juga Khairul Aman. Dan saya memuji keberanian yang diambil oleh pihak pengurusan Negeri Sembilan untuk membawa masuk pemain muda ini. Yang saya cakap tadi bukan saja prospek untuk mereka, malah juga untuk pasukan kebangsaan in future. Kembali juga Dayang. Baru tahu sekarang. Betul. Negeri Sembilan Power. Defending champion. Bila Negeri Sembilan Atlas mengambil ataupun bakal menggunakan khidmat 2 orang pemain muda ni, adakah ia menunjukkan kesungguhan mereka untuk mempertahankan gelaran juara, ataupun kita boleh katakan lagi bahawa untuk mereka melakukan perkara itu masih lagi
50-50, masih lagi sukar, Fad. Ya. Okey, Dayang Akbar, kalau kita bercerita mengenai peluang Negeri Sembilan untuk mempertahankan gelaran juara yang diraih musim lalu, sejujurnya saya cakap agak-agak sukar. Yang pertama seperti mana saya cakap tadi, prestasi pada awalnya agak goyah, yang tidak konsisten. Dan kalau kita imbas mula pada GP terakhir, kalau ikutkan pada awalnya, Terengganu Turtle yang ada slot untuk ke Champions Cup. Namun di minit-minit akhir, potong tangkona. Itulah. Negeri Sembilan Antlers jaya untuk mara ke final. Akhirnya mereka memintas Terengganu Turtle untuk meraih slot ke Champions Cup. Dan peluang mereka kali ini semakin sukar disebabkan kehadiran, macam saya cakap tadi, 4 kelab daripada luar negara. Yang tu okey, yang tu saya nak tanyakan ni. Kehadiran 4 kelab ni kan, ada daripada Indonesia, ada daripada Thailand, daripada India, satu lagi Singapura. daripada Singapura. So, player yang datang dengan kelab ni, player biasa-biasa ke? Okey. Ataupun Ataupun memang national dia orang ni player macam juga. especially Thailand yang kita Okey. nak tahu ni. Saya suka soalan ni. Seram Akbar. ni. Betul ya. Sebenarnya keterujaan ni bukan sekadar untuk kita melihat aksi pemain kebangsaan kita, pemain Malaysia kita. Malah kehadiran seperti mana Siri Watsaka, Oh, legenda Thailand, tekong berkaki kidal, wow. dan juga killer berpengalaman Thailand, Pichet Pansan. Aduh. Dan paling menarik saya rasa yang saya teruja untuk nak tengok juga adalah Yumnam Akash. Oh, Yumnam macam Killer. ubat rambut tu. Bukan. Bukan. Ini killer berpengaruh India, Akbar dan juga Dayang. Dan kalau kita ingat Yumnam ini pernah cipta sejarah dengan rekod libasan bola paling laju 122 km per jam. Ketika kejohanan Istaf Piala Dunia 2015, Akbar. Jadi pemain-pemain yang hadir ni Bukan calang-calang. bukan calang-calang, dan sebab tu saya menjangkakan juga ramai peminat nak tengok bukan sahaja pemain tempatan dan juga pemain luar, kelab luar ni, pemain bintang ni yang akan menyertai Tengok Thailand ni. Memang meledak. Betul-betul meledak orang-orang daripada daripada luar negara ni. Okey, tapi kita kembali kepada lokal lah, kembali kepada pasukan tempatan kita. Macam KL Thunder, kita tahu bahawa mereka mendominasikan setiap GP lah. Every round memang dia yang jadi sapu bersih. Memang tak boleh nak disangka kehebatan mereka. Tetapi kali ini berdepan dengan 4 pasukan daripada luar negara ni, adakah dominasi ini boleh terus dikekalkan ataupun mereka akan diberi tekanan oleh pasukan-pasukan lain ni, especially dengan bintang-bintang seperti yang Fad baru je mention tadi? Tekanan tak dinafikan Dayang juga, Akbar. Sudah semestinya apabila muncul kuasa besar menjuarai ke-5 Grand Prix untuk STL Division Premier pada tahun ini, sudah semestinya expectation, jangkaan peminat. Saya kira untuk kali ini Champions Cup bukan saja peminat nak tengok KL Thunder, malah peminat Malaysia ni hadir untuk menyokong pasukan kita. Tak kisahlah KL Thunder ke Perak Bison ke. Siapa yang merah? Betul. National Angeles Asal ke? mewakili Malaysia lah. Itu satu. Dan sudah semestinya tugas berat, tugas getir menanti skuad kenyalan Rosli Abdul Rahman ini untuk membuktikan bahawa kita tahu kesemua line up untuk pasukan KL Thunder ni adalah semuanya pemain kebangsaan. Betul. Jadi kalau tanyakan saya nak dream final, saya nak Royal Air Force Of course lah, Thailand dan Malaysia. bertemu dengan KL Thunder. Dia macam national team, kita jumpa Betul. national team dia lah Kita kan. nak tengok benda tu, final tu. Tapi kalau ikutkan daripada pembahagian kumpulan pula, Ikut grouping jumpa grouping ada kemungkinan besar untuk jumpa sebab Royal Air Force di kumpulan B, KL Thunder di kumpulan A. Tapi kalau ikutkan maut di kumpulan B. Kesukaran lebih memihak kepada kumpulan B disebabkan kalau kita tengok kumpulan A hanya ada KL Thunder, pasukan daripada Singapura dan juga maafkan saya, Negeri Sembilan Antlers dan juga India Fighters. Jadi kesukaran itu lebih kesulitan itu lebih memihak kepada pasukan yang berada di kumpulan B. Kumpulan B. Kumpulan A nampak lebih selesa. Jadi Akbar, untuk Negeri Sembilan Antlers ada peluang untuk mara sekurang-kurangnya ke separuh akhir. Sekurang-kurangnya. Awak ni betul-betul memang bagi harapan betul lah. Kamu ada 2 player baru kot. Ada 2 player baru Anas Antlers. Awak akan ke Serdang? InsyaAllah kalau ditugaskan diarahkan ke sana. InsyaAllah saya akan hantar. Baik. Okey, terima kasih Fadirul atas perkongsian Sama-sama, itu. ya. Kalau betul-betul kita dapat dream final macam tu, rasanya Jom kita memang tengok jadual untuk bergegar hari yang stadium. pertama STL Champions Cup yang akan berlangsung nanti di mana? Pada 13 November bermula jam 3 petang, aksi kumpulan B antara Perak Bison bertang STFI India Fighters. Yunam dan 4.30 petang kumpulan A KL Thunder lawan MGPC Singapura. 8 malam di kumpulan A Negeri Sembilan Antlers akan berdepan dengan Garuda Sepak Takraw lawan Indonesia ni. 9.30 malam kumpulan B Selangor Piston lawan Royal Thai Air Force, dan semuanya dibawakan secara langsung di saluran 801 HD.
Alright, so make sure you guys akan terus bersama dengan kami untuk terus menyaksikan kehangatan kehebatan SCL Champions Cup. Yep. Bakal berlangsung 13 hingga 17 November nanti di MBSJ Indoor Stadium. Ingat, Nadi Arena akan diawalkan ke jam 6.30 petang untuk memberi laluan kepada siaran langsung Champions Cup ini. Okey, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Fadrul Suhaimi. Dayang. Alright. Dapat kali pertama terbaik tentang Negeri Sembilan Enters. Okey.